Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 4. Minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam unit 6, bunyi. Jadi, apakah yang anda akan pelajari hari ini? Yang pertama, anda akan pelajari tentang contoh-contoh bunyi yang berfaedah dan kepentingannya. Yang kedua, contoh-contoh bunyi yang memudaratkan dan kesannya, serta cara-cara mengurangkan pencemaran bunyi. Okay, jom kita mula. Okay, tahukah anda di sekeliling kita ada banyak bunyi dan bunyi-bunyi ini ada yang mendatangkan faedah dan ada juga yang memudaratkan. Okay, cuba dengar dulu bunyi ini. Seterusnya dengar dulu bunyi ini. Okey, cuba anda teka bunyi manakah yang berfaedah dan bunyi manakah yang memudaratkan jika didengari berlebihan. Okey, pastinya yang pertama ini adalah bunyi yang berfaedah kerana dia mengejutkan awak daripada bangun tidur. Dan yang kedua ini adalah bunyi yang memudaratkan jika didengari berlebihan atau terlalu kuat. Okey, jom kita mula. Okey, seterusnya anda akan belajar tentang contoh-contoh bunyi yang berfaedah dan kepentingannya. Okey, saya ada senaraikan bunyi-bunyi yang berfaedah. Contoh yang pertama adalah bunyi siren kecemasan. Yang kedua, bunyi deringan telefon. Yang ketiga, bunyi suara. Yang keempat, bunyi muzik. Okey, dan kepentingannya yang pertama, okey, contohnya adalah bunyi suara. Bunyi suara membolehkan kita berkomunikasi. Kalau tak ada suara, kita akan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Lebih sukar untuk berkomunikasi. Okay. Yang kedua, bunyi-bunyi yang berfaedah ini akan membolehkan kita memberikan maklumat. Contohnya bunyi deringan telefon. Bunyi deringan telefon membolehkan kita mengetahui bahawa ada panggilan masuk dan kita harus menjawab panggilan itu. Yang ketiga, bunyi yang berfaedah ini juga memberi kepentingan bahawa memberi isyarat untuk memberi laluan kepada kenderaan-kenderaan polis ataupun kenderaan-kenderaan ambulans. Okay, jadi dia memberi isyarat. Yang keempat, bunyi-bunyi yang menghiburkan. Bunyi menghiburkan ni biasanya datang daripada bunyi muzik. Okay, bunyi piano, bunyi gitar yang boleh menghiburkan hati kita. Okey, kita dengar dulu ini. Okey, ini adalah bunyi muzik yang boleh menghiburkan. Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh bunyi yang memudaratkan dan kesan-kesannya. Yang pertama, bunyi hon kenderaan yang berlebihan. Yang kedua, bunyi dengung pembesar suara. Dan yang ketiga, bunyi kerja-kerja pembinaan. Dan kesannya jika kita mendengar bunyi-bunyi ini terlalu kuat ataupun terlalu berlebihan, okay, dia akan menyebabkan kita sukar berkomunikasi, menyebabkan kita mengalami tekanan emosi, gangguan ketenangan dan juga lama-kelamaan kita akan ada masalah pendengaran. Jadi tolong hati-hati dengan bunyi yang terlalu kuat. Seterusnya, cara-cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, anda pernah tengok orang ini? Biasanya anda nampak di mana? Betul. Okey, biasanya anda nampak di lapangan terbang. Untuk apa? Untuk mereka menggunakan ini untuk melindungi telinga mereka. Kerana di lapangan terbang, bunyi kenderaan atau bunyi kapal terbang itu terlalu kuat. Okey, seterusnya, cara-cara untuk mengurangkan pencemaran bunyi di rumah pula. Okay, apa yang kita boleh buat? Kita menggunakan alat penyerap bunyi seperti permaidani, langsir, tingkap, sofa dan juga kayu berliang. Ini akan menyerap bunyi dan mengurangkan telinga kita daripada mendengar bunyi yang kuat. Seterusnya, tahukah anda pokok-pokok di tepi jalan bukan juga sekadar hiasan tetapi ia adalah sebagai ejen penyerap bunyi yang baik. Okey, jadi boleh ingat 3 cara mengurangkan pencemaran bunyi. Okey, seterusnya inilah apa yang anda telah pelajari hari ini. Okey, saya harap anda boleh ingat semuanya dan kita berjumpa lagi